Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis-manis bukannya gula, manis kupandang budi bahasa. Senyuman manis saya titipkan buat pengerusi majlis, kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan. Seterusnya, hadirin dan hadirat pemangkin Ummah Madani. Rasulullah suri teladan, akhlaknya merintis zaman. Begitulah peri pentingnya modul bicara kita pada hari ini. Sememangnya tidak ada figura yang lebih menarik untuk kita bincangkan selain figura junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hadirin, apabila kita sebut sahaja Rasulullah SAW, siapa yang tidak kenal seseorang lelaki yang dilantik oleh Allah untuk menjadi Nabi kepada umat manusia? Hadirin sekalian, tidak dinafikan lagi, baginda merupakan penyampai risalah Allah yang terbaik yang dihantar di muka bumi untuk berdakwah, membimbing dan memberi contoh teladan yang baik. Seterusnya, membentuk ummah dan membina daulah. Itulah hakikatnya Rasul diutuskan. Itulah contoh yang terbesar. Hadirin, sudah tentunya baginda ialah tokoh yang memiliki keunikan luar biasa. Seluruh aspek daripada kehidupan baginda disingkap dan menjadi bahan kajian dan perbincangan sepanjang zaman. Hasilnya, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala juga, Rasulullah SAW telah berjaya mengubah cara hidup manusia yang serba pincang kepada cara hidup yang sempurna, aman, damai, bahagia dan bercahaya di bawah sistem yang ditanzilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhlak dan kepribadian Rasulullah juga memainkan peranan yang penting dalam pelaksanaan tanggungjawabnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin, sesungguhnya falsafah di sebalik ungkapan suri teladan pula bukan hanya sekadar untuk dijadikan contoh kepada orang lain, bukan juga soal memberikan pandangan yang gah semata-mata, akan tetapi suri teladan itu soal kebergantungan antitinya dari seluruh aspek. Sebagai umatnya, semua akhlak baginda sangatlah dituntut untuk diikuti dalam kehidupan seharian. Persoalannya, apakah akhlak Rasulullah yang perlu kita jadikan sebagai panduan hidup? Terlalu banyak akhlak baginda yang baik untuk diikuti. Namun, di sini saya akan ungkaikan 3 akhlak Rasulullah yang boleh kita terapkan dalam kehidupan bersama. Pragmatik saya yang pertama, sikap pemaaf baginda yang tidak berdendam sangat ketara, terutamanya dalam usaha dakwah baginda terhadap masyarakat Mekah. Baginda banyak menerima hantaman, makian dan cacian serta sumpah seranah daripada mereka. Selain itu, berbagai urutan untuk mencederakan diri dan membunuh baginda. Namun, baginda tetap tidak menyimpan marah serta dendam kepada pelaku tersebut. Semasa berdakwah di kota Taif, Nabi Muhammad SAW mengalami cedera akibat dituju batu oleh penduduknya. Tetapi tidak tercicit sedikit pun ke atas hati baginda untuk membalas balik perbuatan itu, walau ditawarkan oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung ke atas penduduknya. Namun baginda menolak, bahkan mendoakan kesejahteraan kepada mereka. Hadirin yang berbisi, pragmatik yang kedua, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW seorang yang penyabar dan tabah sejak baginda kecil lagi? Allah SWT telah mendidik baginda dengan sifat yang tabah dan sabar. Baginda telah kehilangan ibu bapa serta datuk pada usia yang kecil, menuntutnya untuk menjadi seorang yang kuat semangat. Sehinggalah apabila baginda dewasa dan diangkat menjadi Rasul, semakin banyak dugaan yang baginda hadapi dan harungi dengan ketabahan yang tinggi. Dapat dilihat dalam usaha dakwahnya, sebagaimana baginda menghadapi cabaran, dihina, dicaci dan difitnah, termasuklah dilukai serta berbagai lagi. Hadirin yang dimuliakan, pragmatik yang terakhir, Rasulullah SAW seorang yang sangat jujur dari usianya kanak-kanak sehinggalah ke akhir hayat baginda.
Sehingga kan baginda digelar sebagai Al-Amin yang bermaksud dapat dipercayai. Buktinya, semasa menjalani perniagaan, baginda terkenal sebagai seorang peniaga yang jujur dan amanah dan yang disukai oleh orang ramai. Sesungguhnya Allah telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap Nabi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am pada ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina hadallahu fabihudahum muqtadi. Artinya, mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Merujuk pada ayat tersebut, Allah SWT telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti jejak para nabi. Untuk itu, sebagai umat Islam, kita sepatutnya bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah yang telah dititipkan Allah dan mengikhlaskan segala niat kerana Allah. Justru meletakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai panduan hidup merupakan akhlak mudah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW merangkumi seluruh kehidupan yang dilalui oleh baginda, seperti suka memaafkan, bertolak ansur, sabar, adil, penuh kasih sayang dan rendah hati dalam semua perkara. Sudah pasti ini semua perlu menjadi pegangan yang menyeluruh bagi umat yang kehausan akhlak dan nilai Islam. Hadirin yang dikasihi, sebagai santapan terakhir buat semua, saya ingin tegaskan bahawa Rasulullah suri teladan akhlaknya merintis zaman. Justru itu menjadi satu keperluan kepada kita untuk menggalas tanggungjawab, untuk mengaudit diri agar perjalanan kehidupan ini selari dengan apa yang telah ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Keagungan pribadi baginda SAW perlu menjadi ikutan. Masyarakat harus berkasakan untuk membudayakan sifat-sifat memudah, kerana sifat-sifat ini yang menjadi batu asas kepada terbentuknya sebuah masyarakat yang bertamadun. Sekiranya kita masih hanyut dan lena dengan sifat-sifat mazmumah, semakin hari semakin terpasak dalam jiwa sanubari masyarakat hari ini dibimbangi bukan setakat mendatangkan keburukan, tetapi mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, saya ingin menasihatkan diri sendiri dan seluruh saudara se-Islam agar sentiasa berada di atas manhaj para sahabat dan mencontohi mereka dalam soal cintai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayuhlah kita imbau nilai kebejatan, kita cungkil nilai kemuliaan. Marilah kita memupuk perasaan cinta akan Rasulullah dan mengamalkan sunnah-sunnah baginda agar memperoleh kemanisan di dunia dan di akhirat kelak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.